Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Misyahul Afrah, muka surat 2, surat 2 baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan qadar ataf kepada kata akan Allah, dan dengan qadar dan bahawa engkau percaya, engkau beriman dengan qadar, takdir. Qadar dengan makna ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qadar, ketentuan Allah dan pekerjaan Allah ni kebajikannya, kebajikan, kebaikan, iman dan taat seseorang adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Dan kejahatannya, kejahatan ni kufur dan maksiat. Kufur, sembah berhala, contoh. Maksiat, berjudi, minum arak, berzina contohnya, datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar, kebajikannya dan kejahatannya. Jadi dalam kitab Wisyah ni dia pendek je lah, dia cerita hak rukun iman yang keenam. Tapi saya nak baca hak dalam kitab Faridatul Fara'id dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Nak baca dalam kitab Faridatul Fara'id dan juga dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dalam kitab Faridatul Fara'id keenam, rukun iman yang keenam, beriman dengan qadarnya, qadar daripada Allah, baiknya baik qadar daripada Allah, dan jahatnya jahat qadar daripada Allah. Sama dengan kitab Wisyahul Afrah. Yang kita nak perginya artinya, ini kitab Faridatul Fara'id. Hak saya baca hak kuliah maghrib hak semalam tu parti faridah, dia punya rumusan dia, tapi ayat dia lebih kurang sama sahaja antara Faridatul Fara'id dengan parti faridah. Cuma parti faridah tu dia buat perenggang, dia buat nombor, gitu sajalah. Saya baca dalam kitab Faridatul Fara'id keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya qadar Allah dan jahatnya qadar Allah. Artinya apa makna qadarnya, baiknya dan jahatnya? Artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti ta'ah
atau keji seperti maksiat. Arti qadar Allah baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, sekalian perkara, sama ada elok mana baik, contoh seperti taat, dan keji ataupun jahat seperti maksiat, kederhakaan, minum arak, berjudi, berzina, maksiat, sekalian hasil ia berlaku, ia jadi, ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku, sama ada elok seperti taat ataupun keji seperti maksiat, hasil ia berlaku, ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara baik jahat, sekalian perkara yang berlaku di bumi, di langit, sekalian perkara yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirat, yang kekal selama-lama tu, yang berlaku di akhirat, syurga sama, neraka sama, kekal selama-lamanya, berlaku sekalian perkara di hari akhirat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan Allah ni ada penghujung ke tidak? Tidak ada penghujung, sebab syurga neraka tidak ada penghujung. Jadi sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman keenam. Allah perbuat ni atas muwafaqah. Muwafaqah ni selaras, seiring kehendaknya, kehendak Allah. Pada sedia kala kehendak Allah mana? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Bila Tuhan kehendak ni, sedia kala. Jadi sekalian yang berlaku perbuatan Allah, Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Kehendak azali, ketentuan azali, iradah. Jadi sebagaimana perbuatan Allah tidak ada penghujung, kehendak Allah pun tidak ada penghujung. Perbuatan Allah qadar namanya, kehendak Allah iradah qada namanya. Sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang-kadang kita sebut qada lah kehendak, barulah kita sebut qadar perbuatan. Terkadang sebut perbuatan dahulu, sebab contoh sekarang yang zahir adalah perbuatan Allah. Kehendak Allah gaib, hanya Allah yang mengetahui, malaikat pun tak tahu kehendak Allah Pak Azal. Jadi yang zahirnya perbuatan Allah, maka didatangkan dengan sebut perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian yang berlaku. Allah perbuat ni, barulah pergi kepada muwafaqah, selaras, seiring dengan kehendak, yakni qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pergi belakang antara dua tu lah. Dalam ayat Al-Quran, terkadang Tuhan menyebut kehendak dahulu, barulah pergi kepada perbuatan. Terkadang Tuhan sebut perbuatan dahulu, barulah pergi kepada kehendak. Ayat sebut kehendak dulu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dimulai dengan kehendak terlebih dahulu. Innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Iza arada,
Itu qada iradah. Bila telah mendaki oleh Allah, an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun tu qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Al-Imran ayat yang ke-47. Iza qada amran, apabila telah mengqada oleh Allah Taala akan satu-satu pekerjaan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu qadar perbuatan Allah. Qada terlebih dahulu ayat sebut barulah qadar. Terkadang ayat sebut qadar dahulu. Mana contohnya? Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Itu sebut qadar terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak. Melaku tu qadar. Barang yang ia kehendak, qadar. Itu qadar dahulu. Perbuatan Allah dahulu. Walau daripada qadar, kehendak Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi qadar, Allah melakukan akan barang yang ia kehendak. Itu qadar. Qada. Mana boleh pergi dua lah. Tapi kalau kita susun rukun iman, kita akan cerita qada lah, kehendak. Kemudian bagi pada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kitab Faridatul Fara'id. Kemudian dalam kitab Al-Misbahul Munir, ni baca kitab je ni, tapi ni kita ulang sangat dah ni. Nak tengok dalam kitab. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, Faridatul Fara'id, Al-Misbahul Munir, dua kitab ni memang kitab yang ranking level hot nombor satu lah di antara hot biasa orang baca. Kitab Tauhid, kitab Faridatul Fara'id dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Kita tengok dalam kitab Al-Misbahul Munir yang keenamnya, dia rukun yang keenam lah, percaya dengan qada dan qadar. Lagi kita qada dan qadar dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta'ala dengan iradah. Ambil molek. Itu qada. Apa dia qada? Penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia akan penentuan oleh Allah Ta'ala. Allah menentu, Allah menetap dengan iradah. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir. Makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya, maksud qadar perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Allah perbuat ni dengan kudrahnya. Jadi qadarnya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qadanya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, inilah kita Al-Misbahul Munir, mengaku putus di dalam hati seseorang. Ini percaya, beriman, mengaku putus di dalam hati seseorang, berpegang di dalam hati seseorang. Mengaku putus berpegang, bukan syuhud, bukan rasa, bukan ingat, bukan hadir. Mengaku putus berpegang kejap dalam hati seseorang dengan tentu sungguh pasti akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku, mana segala perkara, daripada baik iman dan ta'ah, dan jahat kufur dan maksiat, segala perkara semuanya. Itu taukid. Segala perkara cukup dah lah.
segala perkara baik dan jahat semuanya sekaliannya dengan kehendak Allah, qada iradah, dan dengan menjadi Allah akan dia menjadi Allah yang bersifat kudrah qadar. Dia itu sahaja, mudah je sebenarnya. Sekalian perkara qada dan qadar, sekalian clear, baik jahat clear, baik. Habis setakat tu lah. Sekalian tu apa dia, tak payahlah apa dia sekalian tu, aku saya sebut sama dah. Sekalian qada dan qadar, sekalian, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, ini pegangan kita. Percakapan adab kita sudah bicara kuliah terdahulunya. Baik, yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri, itu adab percakapan. Yang kita bicara sekarang adalah akidah, rukun iman, pegangan kita sekalian, baik dan jahat, qada dan qadar Allah, cukup. Cuma yang kita nak kena amati adab percakapan. Jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Haram, dosa besar kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa besar saja, bahkan jikalau menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah dengan tujuan untuk menghalalkan berzina ni, qada Allah lah ni, haram, dosa besar, pasti dah. Tujuannya apa? Nak menghalalkan zina. Sebab apa? Sebab hak Tuhan buat halal. Nak menghalalkan, maka murtad orang ni, kafir orang ni, wal'iyazabillah. Bukan setakat haram dah tu. Kalau dengan tujuan untuk menghalalkan ataupun tujuan untuk menghina Allah. Orang duduk marah, kamu ni kenapa masih lagi buat ke Tuhan larang? Kamu tahu tak, berzina kamu nak kata macam-macam ke saya ni, hak Tuhan lah, qada Tuhan lah tu. Jadi kuasa hati nak menghina Allah, maka murtad ni, wal'iyazabillah. Jangan sesekali sandar perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Yang peseng sandar perkara jahat kepada qada Allah, itu peseng Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani, kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Jadi kesesatan Azazil itu, Azazil letak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani, berkata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Itu menyandarkan kesesatan kepada Allah, itu Azazil. Tapi Azazil tahu juga kesesatan dia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hak disandar kepada Allah tu salah sangat-sangat. Berat lagi orang kita ni, kejahatan tu kehendak Allah tak tahu-tahu pun. Mana kamu? Azazil tu salah lah. Sebab apa? Sebab dia menyandarkan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Hak salah laginya, dia tak tahu pun, tidak berpegang pun perkara jahat tu kehendak Allah. Hak tu berat lagi lah. Ada ni. Sebab apa? Rukun iman ni baik jahat qada qadar ni kan. Rukun iman ni baik jahat qada qadar. Tapi oleh kerana dia tak ngaji habis, dia buat cakap pula perkara jahat tu qada Allah, tu ngaji dah habis. Tapi kalau perkara jahat qada dan qadar tak tahu, tak ngaji langsung orang ni, waktu berat lagi. Sekarang menyandarkan perkara jahat pada qada Allah, salah perangai Azazil.
Kalau berpegang perkara jahat tidak berkait dengan qada Allah, itu lagi salah. Orang yang menyandar perkara jahat kepada qada Allah ni, orang kata ngaji sekat jalan, ngaji tak habis. Ni rukun iman ni kan. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi, Nabi kata hadis sahih Muslim, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik dan jahat. Yelah, itu pegangan. Lepas tu percakapan, awak tak mengaji ke? Ada percakapan macam mana? Oh, mengaji tak habis. Tapi dia ngajilah rukun iman tu. Hak rukun iman pegangan dia betul lah. Pegangan dia betul. Salahnya, salah disebab percakapan. Tapi kalaulah perkara jahat tu qada Allah, tak tahu dan tak berpegang, memang tak ngaji langsung. Dia ngapa tu ngapa, awak tak panggil belajar gitu. Kalau belajar pasti berpegang perkara jahat qada Allah. Tiba perkara jahat bukan qada Allah, tak belajar. Belajar dah baik jahat qada Allah, tapi belajar tak habis. Hak pegangan rukun iman dibubuh di percakapan. Tahu ni ngaji tak habis. Sama-sama salah ni. Tapi mana salah hak paling besar? Mereka yang tidak berpegang perkara jahat qada Allah, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Khilaf kafir ataupun dosa besar tu yang baik. Kalau perkara jahat bukan qada Allah, Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak mengqadakkan, Allah Ta'ala tidak menentukan, Allah hanya tahu. Ini khilaf kafir ataupun dosa besar. Kalau perkara jahat yang berlaku pada seseorang, Allah tidak menentu dan Allah tidak tahu, atau kafir ijma' ulama. Allah tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, tapi Allah tidak menentukan, tak ada iradah di situ, ada ilmu saja. Itu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tak ada langsung tajuk rukun iman yang keenam, baik jahat qada dan qadar. Oh, ni berat sangat ni. Kalau perkara jahat sandar kepada Allah, abang panggil ngaji tak habis. Hak ni pelik tu. Akhir zaman lah. Tak sungguh. Menafikan perkara jahat qada Allah itu sangat meluas. Sangat meluas. Dan sampai mereka termasuk orang yang ceramah agama menafikan terang-terang perkara jahat qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan terang-terang, tolak terang-terang. Sesiapa yang berpegang perkara jahat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, salah tu. Macam mana kita nak perbetulkan kalau salah faham ni? Salah. Macam nak perbetulkan? Perkara jahat ni qada Allah, tapi qada mana Allah Ta'ala tahu, bukan dalam kehendak. Dia ikut tu. Itulah khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kalaulah qada Allah diterjemah dengan kata menentu, tu tak betul, salah tu. Tak betul, salah. Tapi dia kata orang Melayu kita gitu, dia kata ikut ustaz mengajar, dia kata mana mungkin kau jahat qada Allah, ini dalam agama ni ustaz juga. Dia kata orang Melayu kita ni mudah sangat pakar ustaz mengajar perkara jahat qada Allah. Mana orang Melayu kita tunggu. Maknanya kalau Allah Ta'ala kehendak perkara jahat, jeng dia kata. Allah confident pula. Ni bukan akidah salah saja, bukan dia nak sebar pula akidah yang salah. Sebar dah.
Dengar-dengar kemudian dikatakan bahawa akan dibuat satu program lah untuk memperjelaskan salah faham akidah berpegang kepada kehendak Allah. Tapi senyap gitu je. Berkali ada orang betulkan balik berkali. Sebab pekat nak buat satu program lah. Nak menjelaskan bahawa orang Melayu kita faham ni, hak itu ustaz mengajar tu dengan bahawa perkara jahat qada dengan makna kehendak Allah, masalah tu dia nak akan buat program untuk memperbetulkan. Yakin sungguh-sungguh, confident. Tapi tak jadi tu. Tak jadi kerana tu Allah Alam lah. Itu hak berkait dengan perkara jahat. Hak banyak timbulnya, hak terpesong. Kemudian pula ni kita kira separuh jalan juga ni. Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Tak ada apa-apa kitanya Tuhan belaka terundur kepada Jabariyah. Dia orang apa ni? Mengaji tak habis juga ni. Ni saya sebut dah kuliah 2 bulan lepas. 2 bulan lepas, bukan bulan lepas. Bulan lepas PKP 2.0. 2 bulan lepas. Saya bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ahli sunnahnya wal jamaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Yang saya sentiasa peringat macam mana orang tua-tua kita, ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Kenapa sentiasa di mulut? Sebab untuk memastikan kita kenal mana ahli sunnah jemaah pegangan kita kenal qadariyah, jabariyah untuk sebagai sempadan kepada kita. Batu orang tua kita ahli sunnah wal jemaah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah wal jemaah, qadariyah, jabariyah. Orang sekarang qadariyah tak je dengar, jabariyah tak je dengar. Ni kolam muka berat. Tapi kalau tengok zahir, comel orang sekarang nak banding orang dulu. Orang sekarang kan uniform pun comel orang sekarang. Orang dulu kan, orang dulu tak macam orang sekarang. Orang dulu kan, kalau orang perempuan pakai selendang tutup tu. Orang sekarang ni dengar jibak labuh, dengar apa semua orang sekarang. Kalau dulu selendang tutup. Tapi kalau bicara bab akidah, mantap dah kemak. Kalau orang sekarang comel je uniform, cerita bab pegangan seorang pun tak sapu. Ni cerita sungguh ni, cerita hok grup WhatsApp, hok orang yang pakai dakwah. Dia panggil pakai dakwah, dia panggil tau. Kita ni je bos lubang ni dia panggil pakaian dakwah. Tau. Pakai jibak labuh perdah dia panggil pakaian dakwah. Tu kan ni okey. Dia panggil pakaian orang dakwah dia panggil. Betul. Jadi WhatsApp ni WhatsApp orang dakwah lagi ni. WhatsApp je ni anak anta anak anti gitu ni tak ada. Tak ada saya tak ada dah. Mana hak biasa duduk share kuliah-kuliah agama. Masuk bicara bab fiqh, ni respon, saya belajar dah begini. Mana ada sambutan. Masuk je bicara bab pegangan, sunyi sepi, tak ada seorang pun layan. Ni ki WhatsApp orang dakwah dah ni. Bukan WhatsApp orang bola, bukan WhatsApp orang ngai. WhatsApp bola lain pula tau. WhatsApp orang ngai lain pula. WhatsApp orang masuk lain pula tau. Ni WhatsApp orang dakwah dah ni. Masuk bab fiqh, panjang lah. Mana belajar. Masuk bab akidah, tak ada. Kurang, tak ada sambutan. Orang sekarang ni qadarah jawab tak pernah dengar. Bukan tak pernah dengar, sampai peringkat orang yang tukang bawa, yang tukang ceramah pula. Tak ada dah qadariyah, jabariyah sekarang. Tak sudut cara-cara lah, tak ada dah. Cara apa pun tak ada. Macam hantu itulah, hantu tak ada dia kata. Hantu tak ada. Cara hantu apa? Siapa kata tak ada? Dia tak hantu tak ada. Bicara apa tu kaya tak ada?
Qadariyah, Jabariyah sudah tidak ada. Bicara apa perkara tidak ada? Yang ada sekarang ni apa ni? Sekular, apa lagi? Liberal, plural. Tahu tak? Liberal tahu? Plural. Atau ada sekarang ni? Nationalist, socialist, komunis. Sekarang ni. Qadariyah, Jabariyah tak ada. Apa kata tak ada? Saya biasa kalau orang tanya gitu, saya kata ginilah, tak apalah awak tanya dia, tak apa, tak ada pun tak apa, cuma saya nak tahu Qadariyah, Jabariyah pasal mana pegangan. Biar tak ada pun nak tahu juga sebagai ilmu. Tanya dia, kenal ke tak Qadariyah, Jabariyah? Sekarang ni tak ada Qadariyah, Jabariyah. Lebih sesat daripada Jabariyah pun ada. Tak ada apa? Tak ada Qadariyah. Oh, tak ada. Jabariyah, kenapa tak ada? Hanya orang tak kenal pun akidah Qadariyah, Jabariyah. Dia, kita nak pastikan akidah kita tu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kita kena tahu juga hak dia punya sebaliknya bahawa kemah kita akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sebab tu orang tua sebut Ahlussunnah Wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Tak sebut Ahlussunnah saja, dia akan sebut Qadariyah, Jabariyah. Ini bab ikhtiar dan usaha. Jadi hak rukun yang kena clear, selesai. Sekalian perkara qada dan qadar, sekalian. Kalau belajar tak habis bukti setakat tu, akhirnya tak ada gapo kita Tuhan. Itu Jabariyah. Tapi kalau kita balik kepada makna rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, sekarang bila berpegang Tuhan belaka, tak ada kita Jabariyah. Ini tersebut dah kuliah yang terdahulu. Kita balik kepada rukun yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Hak Tuhan belaka. Bila hak Tuhan belaka, ada dah kita. Ni kira-kira kita hak bulan ni habis dah rukun yang keenam. Sebab nanti kuliah maghrib pula. Hak semalam masuk rukun yang pertama, kemudian insya-Allah kuliah akan datang masuk rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Mungkin akan bicara hak dalam kitab Pati Faridah kuliah maghrib. Tapi kalau kitab Pati Faridah memang betul lah, itu kitab tauhid. Kita kitab Wisyah ni kitab fiqh. Tauhid ibu depan je. Kita nak fokus pada taharah, sembahyang, syarat rukun sembahyang, syarat berjemaah, syarat Jumaat. Nak fokus tu. Sebab kitanya hak maghrib Pati Faridah tauhid. Hak subuh pernah bagi hati tasawuf fardu ain. Hak duha ni bisyar afrad fiqh. Hak qada hak fardu ain, gitu je nah. Tapi dah kita masuk hak bicara rukun yang rukun iman ni, hak dalam kitab Wisyah itu hurailah. Hak maghrib tu hak bahagian maghrib. Jadi mana hak maghrib insya-Allah akan datang masuk pula pada rukun iman keenam. Jadi kira untuk kita bulan ni kita perhabislah hak rukun iman keenam ni. Jadi sekarang kita nak balik semula. Hak ni hak saya bicara kuliah terdahulu. Berpegang tak ada kita ni. Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Itu akidah yang terpesong, akidah yang tersebut. Kita balik kepada rukun yang keenam semula. Sekalian qada dan qadar. Sebut qada qadar sudahlah. Kita faham dah qada kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi sekarang rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Sekalian itu ayat-ayat kita badalkan lagi, tak payahlah. Tak payahlah kita nak tautih, nak perjelaskan lagi. Sekarang perkara baik jahat yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, itu sama-sama dah ulang. Jadi sekarang ni sekalian perkara qada dan qadar.
Bila sekalian perkara qada dan qadar, ada tak bahagian kita? Ada tak bahagian kita? Tak ada mana. Kalau ada bahagian kita, tak ada lah sekalian qada qadar. Sebahagian qada qadar, sebahagian hak kita. Baru gitu. Sekarang ni sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah qada qadar. Sekalian hak Tuhan belaka. Sekalian hak Tuhan belaka. Hak belaka tu taukid tu. Sekalian dah ujungnya belaka. Sekalian hak Tuhan belaka. Dah hadir tak kita? Tak ada. Jadi kalau kita tak ada, kenapa salah Jabariyah? Hak Jabariyah tu kan, mereka berpegang hamba manusia tidak ada pilihan dan tidak ada perbuatan. Hamba manusia tidak ada pilihan dan perbuatan. Dia gini, dia sebut kata hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Hamba ni bukan hanya manusia. Hamba ni kita biasa sebut hamba ni manusia. Hamba manusia tak ada pilihan dan perbuatan. Dia hamba di sini tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya hak perbuatan yang bangsa pilihan. Wa imma hamba tu malaikat, wa imma hamba tu jin, wa imma hamba tu manusia. Itu hamba. Ada ni. Jadi hamba di situ mereka jin dan manusia. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi rukun yang keenam sekalian qada. Ni kena letak molek lah. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hamba di malaikat, jin dan manusia tidak ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Tapi kalau kita balik kepada makna rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah, betul je lah Jabariyah tu. Memanglah pada hakiki sebenar-benarnya Jabariyah betul. Hakikinya Jabariyah. Memang tidak ada. Tidak ada. Sebab apa? Sekalian qada tak ada lah kita. Ada. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Apa kita ada? Tak ada lah. Tapi kalau kita faham hakiki sebenar-benar, kita masa lagi ada peranan ikhtiar usaha, tak lepas lagi tu. Tak lepas lagi makna hukum yang kena. Sekalian qada-qadar, pada sekalian qada-qadar tak ada lah bahagian kita. Ni kita bicara hak hakiki dulu, hak hukum yang kena. Oh, jadi kalau tak ada Tuhan belaka, Jabariyah memang hakikinya Jabariyah. Tetapi kenapa Jabariyah terpesong? Sebab banyak ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Maka wajib kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Jadi kalau balik pada hakikinya memang Jabariyah. Tetapi kenapa berpegang sebagaimana Jabariyah berpegang, salah pegangnya walaupun sebenar pada hakiki, macam dengan ayat yang menyandarkan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah. Kami yang sembah. Kalau kita tak berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, kita tak berpegang dengan ayat Al-Quran. Tapi jangan lupa hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb bagi sekian alam, hak dia belaka. Itu hukum yang kena. Mana kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan itu hanya temporary. Temporary. Letak sementara je. Hakikinya Jabariyah ni. Dah temporary ni waktu cakap lagi ni. Itu usaha ni temporary je. Bukan sebenar pun.
Sebab tu ada golongan secara terang-terang dia tolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni hak terang-terang tolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia bukan bidang agama. Dia bukan bidang agama. Kalau tadi saya sebut menafikan perkajaan qada Allah, bukan bidang agama, salah pegangnya. Ni bukan bidang agama. Dia tolak terang-terang. Dia kata mengikut faham Asy'ariyah, salah ni. Asy'ariyah dia faham, dia tak Ahlussunnah. Asy'ariyah berpegang pilihan dan perbuatan hamba hanya ilusi sahaja. Salah tu dia kata. Ilusi dia kata. Memang hakikinya ilusi, tidak ada. Siapa tidak ada? Sekalian qada nak ada apa lagi kita? Tetapi kenapa kita Ahlussunnah wajib berpegang pilihan dan perbuatan? Sebab ayat Al-Quran banyak sandar kepada kita. Kenapa ayat Al-Quran banyak sandar kepada kita perbuatan? Walau perbuatan kita hakikinya tak ada. Jangan duduk soal. Bukti setakat tu sudah. Quran kata hak dia berlaku. Kullum min indillah. Kata Al-Mu'ayyam Muhammad. Sekian perkara daripada Allah. Itu pun berpegang. Dia rukun yang kenal pula ni. Wa mina bil qadari khairu syarihi. Dalam hadis Muslim pula wa bil qadari kulli, beriman dengan ketentuan Allah sekaliannya. Sudah. Ayat menyandarkan perbuatan pada hamba, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hanya majazi sahaja, ilusi sahaja, letak sahaja, tapi hakikinya balik pada rukun yang keenam, hakikinya Jabariyah. Cuma saya sebut tadi, kalau belajarnya separuh jalan, dia mudah terundur pada Jabariyah. Sekalian qada qadar, sekalian qada qadar, tak ada kitanya Tuhan ni ngaji separuh jalan. Tapi pada hakiki betul tak? Sekalian Tuhan berlaku, betul. Tapi ngaji tak habis. Adapun kalau Qadariyah, waktu bukan ngaji tak habis tu. Waktu tak mengaji juga pun kali. Kan tadi kan, asal perbandingan tadi, perkara jahat qada Allah. Dia pun menyandarkan percakapan dia hak jahat kepada qada Allah. Apa panggil apa? Ngaji tak habis. Pegangan tu. Berpegang baik jahat qada Allah tu. Tiba-tiba dia menyandarkan kejahat pada qada Allah. Apa panggil apa ni? Salah di sebuah percakapan, belajar tak habis. Tapi dia belajar. Tapi tak habis dia belajar. Pegangan itu, tapi cakapan dia dosa. Sebaliknya, kalau berpegang perkara jahat bukan qada Allah, tak mengaji orang itu. Salahnya khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Dari segi salah orang yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, itu lagi besar salah. Itu salah akidah dia panggil. Khilaf kafir ataupun dosa besar. Pegangan macam ni dah. Baik jahat qada Allah, dicakap di mulut pula, itu mengaji tak habis. Salah dosa ni sebuah percakapan, bukan sebuah pegangan. Pegangan betul. Kita balik kepada hak ikhtiar usaha, dia dua tu banyak terpesong. Perkara jahat satu, ikhtiar usaha satu. Jadi kalaulah kita bicara hak hukum yang kena separuh jalan, sekalian qada dan qadar bukti setakat tu mudah terundur kepada Jabariyah. Walaupun hakikinya betul. Seumpama itu. Ada pun Qadariyah ni, dia lari ni. Dia lari daripada hukum yang kena. Jabariyah tak lari daripada hukum yang kena. Sekalian qada tak lari. Tapi dia tak mengaji mafrabi, hak bab itu usul letak ni macam mana pula. Ada pun Qadariyah ni dia bukan ngaji tak habis bab hukum yang kena ni, dia lari daripada awal lagi dah. Qadariyah ni pilihan dan perbuatan hamba lah yang memberi bekas. Dan mana sekalian qada? Mana sekalian qada? Kalau ikut Qadariyah, hodok berlaku ni tak ada. Ni perbuatan Allah tak ada. Tak ada perbuatan Allah. Maknanya malaikat memberi bekas sendiri.
Jin boleh bekas sendiri, manusia boleh bekas sendiri dengan kudrah tenaga yang tahu. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Dan mana sekalian qada qadar? Mana kata sekalian perbuatan Allah? Kita pergi pada hak kita sekarang. Mana sekalian perbuatan Allah? Perbuatan Allah hanya setakat letak tenaga di tubuh kita. Ni kita ada kudrah, ada tenaga. Siapa yang jadikan tenaga di tubuh kita? Allah yang jadikan. Zahirnya mari daripada kita makan minum. Allah pun jadikan kudrah tenaga di tubuh kita. Setakat tu je perbuatan Allah. Lepas itu habis. Gerak diam kitanya perbuatan kita sendiri dengan kudrah yang tahu. Jadi selama-lama yang berlaku di kita ni tak ada lah perbuatan Allah. Ke mana rukun kenang sekalian qada qadarnya? Ada kata ni lari tu daripada rukun kenang. Lepas tu qadar ni lebih sesat daripada Jabariyah. Jabariyah ni hak Tuhan belaka, memang hakikinya hak Tuhan belaka. Salahlah hak kerana tidak berpegang ada penanda perbuatan, tapi tak lari daripada hukum kenang. Qadar ni dirucuk hukum kenang. Jadi qada Tuhan ni letak tenaga di hamba. Lepas daripada tu tak ada. Hamba sendiri yang membekas pada gerak dan diam hamba. Hamba sendiri berbekas pada sekalian perbuatan hijaan hamba. Hamba berbekas dengan kudrah tenaga yang tahu. Tapi hak perbuatan Allah hanya letak tenaga. Lepas daripada tu tak ada perbuatan Allah. Dan mana rukun yang kenang sekalian qada dan qadar? Tu kata qadar ni dilari terus daripada rukun yang kenang. Ni lagi sesat nak banding dengan Jabariyah. Jadi hak Jabariyah betul fahaman dia hak rukun yang kenang, tapi tadi belajar tak habis. Kalau Qadariyah ni dia tak betul awal-awal lagi dah di rukun iman yang ke-6, tak betul awal-awal. Sama macam hak tadi perkara jahat. Sekalian baik jahat qada dan qadar. Betul tak tu? Tiba-tiba dia sampai kepada percakapan hak jahat pun hak Tuhan juga. Maknanya dia tak lari daripada hukum yang kenal, pegangan tu betul. Percakapan dia salah, mengaji tak habis. Tetapi kalau berpegang bukan jahat, bukan qada Allah, ada benda tu. Ada. Jabariyah ni betul sekalian qada. Lepas tu tak ada hamba Tuhan belaka. Hakikinya Jabariyah lah. Tapi salah kenapa? Kerana ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba, tidak berpegang dengan ayat Al-Quran, atau salah situ. Tetapi sebenarnya perbuatan hamba memang qada dan qadar, tak ada apa sekali pun kitanya pada hakiki yang sebenar-benar. Tapi oleh kerana Al-Quran banyak menyandar perbuatan pada hamba, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan qada pada Allah juga hakikinya tak ada. Sebab Sebab kita mati dah di hukum yang kenal sekalian qada dan qadar. Dia selagi tak mati di tajuk rukun iman kenang tu, tak nak pergi lah. Dia akan jadi pening sendiri. Dia akan pilih dia macam mana? Bila kita pergi kepada ikhtiar usaha untuk memastikan kita tu berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak jadi Ahlussunnah, dia nak mudah pergi kepada Qadariyah. Dia mudah nak pergi kepada ikhtiar usaha ni hakiki hak kita sungguh. Maknanya masih lagi tak mati, tak kejap di rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar. Kalaulah hamba manusia ni ada pilihan dan perbuatan sendiri, mana ada sekalian qada dan qadar? Ke sekalian qada dan qadar hamba ada perbuatan sendiri, lepas tu macam mana? Berlawanlah dengan qada dan qadar Allah, ke begitu? Apabila sekalian qada dan qadar
tak ada apa sekali malaikat ke, jin ke, manusia ke, makhluk, tidak ada sebarang perbuatan walaupun sebesar zarah sekalian qada dan qadar. Itu ya. Ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Ahli sunnah berpegang dengan ayat Quran. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap hakikinya hak Tuhan juga, qada dan qadar hakikinya. Kita tak ada apa-apa peranan sekalipun walaupun sebesar zarah. Kita berpegang itu usaha hanya majazi letak sahaja, bukan itu usaha terdetik di hati pun qada dan qadar, berkelip mata memandang pun qada dan qadar, sekalian perkara. Jadi kita kena balik semula. Sebagai orang tua-tua kita tu, kita balik semula, kita ulang balik, kita ulang semua. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Qadariyah hamba, gerak diam hamba, perbuatan hamba sendiri, berhasil usaha hamba, perbuatan hamba sendiri dengan kudrah tenaga yang contoh. Itu qadariyah. Adapun kalau hamba berbekas sendiri dengan tenaga yang ada di hamba, tenaga kekuatan ni yang tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah, tenaga di hamba ni bukan Allah yang jadikan, dengan zat kudrah hamba ni yang bukan, itu kafir ijma' ulama, itu bukan qadariyah. Qadariyah memang hamba berbekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu qadariyah. Ada kalau hamba bekas sendiri dengan kudrah, dengan diri kudrah, dengan zat kudrah yang ada di hamba yang tidak mari daripada Allah yang jadikan, itu kafir ijma' ulama, bukan qadariyah. Jadi qadariyah ni mensyirikkan Allah pada perbuatan syirik sangat-sangat. Yalah, perbuatan Allah hanya permulaan sahaja, letak kudrah di hamba. Lepas tu tak ada perbuatan Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tapi perbuatan Allah ke tidak? Tidak. Perbuatan Allah hanya di permulaan, letak kudrah di hamba. Tu syirik sangat-sangat lah tu. Jadi mana banyak perbuatan Allah dengan perbuatan hamba? Banyak perbuatan hamba lah. Dan mana kata mentauhidkan Allah pada perbuatan? Mana ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Allah Tuhan. Hak dia belakalah dia Tuhan. Tuhan apa gitu? Sebab belaka tu bukan Pak Allah lah. Luculah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akidah qadariyah. Betul, akidah qadariyah khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Jadi qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana qadariyah memang dilari daripada rukun yang kenal. Hak jabariyah ni betul, hakikinya jabariyah. Tapi wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan perbuatan tu hanya temporary ke, ilusi ke, majazi saja. Tidak ada. Segala-galanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laginya nak kena peringat jabariyah. Tadi jabariyah berpunca daripada belajar separuh lah panggil, belajar tak habis. Sekalian qada qadar, jadi dia tak belajar bab setiap usaha. Satu lagi punca terundur jadi jabariyah ni, dia salah lihat. Dibaca kitab-kitab haqiqah, kitab-kitab haqiqah, kitab hikam, kitab adrun nafi contohnya. Dalam kitab haqiqah ni dia membicarakan makam zauq, makam syuhud, makam wujdan, makam fana, lenyap di basirah. Tidak ada melainkan hanya ada yang hakiki sahaja. Tidak ada di basirah melainkan hanya
ada yang hakiki sahaja. Itu bicara kitab hikam dan kitab tasawuf haqiqah, membicarakan siapa tu? Basirah aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi aulia, wali-wali Allah ni Allah Taala fanatkan, Allah Taala lenyapkan di hati mereka. Tidak ada, mereka hanya ada yang hakiki, iaitu Allah dan perbuatan Allah. Hak majazi ini, diri kita, perbuatan kita tidak ada, itu hanya majazi, ilusi saja. Jadi sampai masa Allah Ta'ala lenyapkan di basirah awliya, lenyapkan hak batil, hak palsu, hak ilusi ni. Yang ada di basirah mereka hanya yang hakiki, Allah dan perbuatan Allah. Jadi sampai makom ni dipanggil makom ahlul kashfi, makom syuk, makom fana. Di basirah mereka hanya ada Allah. Tak ada pilihan dan perbuatan hamba pun tak ada, diri hamba pun tak, di basirah bukan di pegangan. Siapa ni? Maqam awliya, maqam fana, maqam wahdatul af'al, lenyap di basirah mereka. Adapun kita maqam syariat, maqam i'tiqadi, wajib kita berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan ilusi sahaja sekalipun, wajib berpegang. Tetapi apabila dilakonkan hak maqam awliya ni, Tuhan berkemu, Tuhan nak lenyap ke aku, tak ada aku, sehingga kan terlucuk di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, maka terundur jadi Jabariyah. Adapun maqam ahlul kashfi, itu Tuhan yang perlakukan kepada mereka awliya seumpama tu bukan kita lakon-lakon. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bicara kitab-kitab hakikat, tidak ada kita, tidak ada pilihan kita, tidak ada tadbir susun atur kita, tidak ada perbuatan kita, tidak ada yang Tuhan lenyapkan, bukan kita yang buat. Dan kita hikam contohnya, selagi kita merasai kita ada pilihan, selagi kita merasai kita ada tadbir, selagi kita merasai kita ada usaha perbuatan, belum lagi mentauhidkan Allah dan kita hikam. Tauhid mana ni? Tauhid awliya, tauhid syuhud. Mana pun kita ni belum wali, pelik apanya kita belum wali, kita wali dah. Bukan belum tauhid syariat, bukan kata belum makrifah syariat permulaan agama, bukan. Belum tauhid, belum makrifah permulaan agama, itu kafir lagi. Hak ni belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid aulia, tauhid para sahabat. Belum lagi makrifah aulia, makrifah para sahabat. Itu kurniaan Allah, jangan bubuh kita, jangan lakon kita. Ni salah pengajian. Tidak lakon, akhirnya mundur jadi Jabariyah. Sebab tu dalam kitab Adlun Nafi, kitab tasawuf hakikat yang seingat saya memang tidak dibenarkan baca di Terengganu kita ni. Dalam Adlun Nafi, di awal pembicaraan bab istiqsah didatangkan 4 aliran. Dalam bab istiqsah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah, mazhab ahlul kashfi. Ni dia 4. Ahli Sunnah kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hanya ilusi majazi sahaja. Qadariyah berpegang pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba. Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Mazhab ahlul kashfi, Tuhan lenyapkan di basirah mereka akan pilihan dan perbuatan. Tuhan yang lenyapkan maqam fana, maqam awliya. Tapi kalau duduk makam syariat tetapi tidak berpegang di akidah, ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Ini timbul terkadang mari salah pengajian. Dia masalah hak bicara hakiki, makam hakiki itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mari daripada perjalanan penyucian rohani, wajib sunat. Hak sunatnya sunat banyak mana? Semayang ratus-ratus rakaat, baca Al-Quran 2-3 kali khatam sekali,
berzikir puluh-puluh ribu, berselawat puluh-puluh ribu, masa lama mana belah-belah tahun, puluh-puluh tahun, akhirnya Tuhan lenyapkan di basar mereka, di mata hati tidak ada, mereka hanya ada Allah. Itu maqam awliya. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada pula orang nak ngaji tasawuf untuk syuhud akan tauhid sebab 20. Ngaji tasawuf tak dapat syuhud tu. Syuhud tu dapat dengan perjalanan penyucian rohani, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita Minhaj mengatakan segelintir sahaja yang dipilih oleh Allah yang sampai kedudukan. Segelintir di kalangan awliya-awliya ilah. Kita belajar ilmu tasawuf untuk menghilangkan keakuan. Siapa ajar begitu? Nak hilang keakuan kan tak? Hilang. Allah tak ada. Kita tu maqam fana, maqam mazhab ahli kashfi. Itu bicara maqam awliya. Ini kadang-kadang di majlis kita hakikah, dia nak lakonkan kedudukan maqam hakikah, akhirnya berpegang hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Itu jabariyah. Siapa peringkat berpegang hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Adapun mazhab ahli kashfi bukan berpegang. Allah yang lenyapkan di basar mereka, tidak ada, hanya ada Allah. Allah yang hakiki, perbuatan Allah yang hakiki. Kita tak ada pilihan perbuatan, kita tak ada. Tuhan fana, Tuhan lenyapkan di basirah, di mata hati awliya. Bukan di percakapan awliya macam biasa je, di basirah mereka. Dipanggil maqam fana, maqam wahdatul af'al, permulaan maqam awliya. Ini kita bicara syariat. Ingat baik, wajib kita berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hamba ilusi saja, majazi saja, hakikinya pilihan dan perbuatan hamba qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak tu hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kemudian nak bicara lagi berkaitan dengan qadar perbuatan Allah. Sebab kuliah terdahulu bicara qadar, qada sudah selesai bicara. Bicara qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara berkaitan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau berpegang, ini pegangan. Kita kena faham ni, kita bicara pegangan. Adapun percakapan hanyalah percakapan asbab semata-mata. Percakapan dipanggil percakapan asbab. Sandar kepada makan, minum contohnya, itu sandar kepada asbab. Itu tak salah. Makan, kenyang, minum, hilang dahaga, itu dipanggil percakapan asbab. Itu tak salah. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan pegangan. Berpegang, segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau berpegang berlaku satu-satu perbuatan bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang sekalian perbuatan-perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Sebaliknya, kalau berpegang perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, contoh tadi qadariyah, yang berlaku bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Sama juga dengan akidah qadariyah, perbuatan bukan perbuatan Allah. Jadi kita pergi pada misal kitab. Misal kitabnya pisau dan api. Tadi saya sebut misal nasi dan air. Misal kitab lah. Misal kitab biasanya pisau dan api. Hak saya sebut tadi qadariyah, hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kemudian sama dengan akidah qadariyah, sama nisbah akidah dekat-dekat, pegangan yang sama-sama salah tapi bukan qadariyah. Jadi Mu'tazilah qadariyah hanya berkait dengan
kudrah yang Tuhan letak di hamba, kemudian hamba bekas sendiri dengan kudrah tu. Itu qadariyah. Fani ni pegangan dia lebih kurang sama dengan qadariyah, tapi nama golongan ni berbeza dengan qadariyah, tapi hukum pegangan ni sama dengan qadariyah. Sehingga terkadang pegangan yang saya nak sebut ni ada kata qadariyah, bukan, itu bukan qadariyah. Qadariyah hanya berkait dengan kudrah dan tenaga yang Tuhan letak di hamba. Misal kitabnya pisau dan api. Pisau dan api bekah, pisau memutuskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Api menghanguskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Memutus dia panggil dengan tabi'ah, menghangus dengan tabi'ah. Tabi'ah ni kalau cakap kita kok semula jadi. Apa maksud semula jadi? Bahasa dia, pesen dia, kan gitu. Disebut tabi'ah, tabi'i, tabi'iyun, tabi'ah. Bukan tabi'ah dengan makna perangai, bukan. Kita kan tabi'ah dia lah pesen tu, bukan apa? Perangai tau. Tabi'ah ni kita kata semula jadi, ataupun bahasa dia, ataupun pesen dia, gitu. Jadi pisau memutuskan secara semula jadi. Ni pegangan ni bercakap tak salah. Alam semula jadi itu cakap sebab, bukan pegangan. Ni saya sebut ni pegangan, kena faham balik, bukan percakapan. Alam semula jadi, semula jadi dah lah gitu. Tak ada orang buat-buat pun, semula jadi gitu. Mana apa ni? Bukan kita buat, tapi sebenarnya semula jadi pun perbuatan Allah. Kalau kita buat pun perbuatan Allah. Tapi kita sebut saya percakapan asbab, semula jadi dah. Tapi saya cakap gitu kan. Kadang-kadang tu tumbuh sendiri je. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Ada ke tumbuh sendiri bukan Tuhan buat? Tumbuh sendiri ni maknanya bukan kita yang semang. Pegang kita Allah yang menumbuhkan, bukan tumbuh sendiri. Yang kita kata tumbuh sendiri tu dengan maksudnya bukan kita semang. Itu cakap-cakap asbab yang kita salah faham pula. Mari sendiri. Mari sendiri mana apa? Bukan orang ambil, tapi Tuhan yang gerakkan. Ni kata-kata cakap tumbuh sendiri, mari sendiri, salah. Mana di sendiri? Tuhan buat mereka. Tuhan pegangan. Mana kalau cakap sekalipun semula jadi, itu cakap sebab. Ni tak ni pegangan, berpegang di akidah, bukan percakapan. Berpegang di akidah, pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi. Lepas tu pergi pada lain sama lah. Nasi mengenyangkan secara semula jadi, air menghilangkan dahaga secara semula jadi. Pada ni kemudian obat menyembuhkan secara semula jadi. Sama je, pergilah mana-mana pun secara semula jadi. Mana pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi dengan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau, dengan panas yang Tuhan bubuh di api. Ni ada situ. Betul, pisau memutuskan secara semula jadi, pegangan tu. Api menghanguskan secara semula jadi, tetapi dengan tajam yang Tuhan bubuh di pisau, dengan panas yang Tuhan bubuh di api. Sama tak dengan hamba berbekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba? Sama tak? Sama. Apa dah situ? Kita bicara qadariyah ni masyhur. Qadariyah ni hamba berbekas sendiri dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Ini akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya letak kudrah di hamba, lepas itu kudrah hamba lah yang melakukan sendiri, bukan perbuatan Allah, atau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu pergi pada pisau dan api. Sama lah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya bubuh tajam di pisau. Perbuatan Allah hanya bubuh panas di api. Habis kerja Allah.
habis perbuatan Allah. Memutuskan, tajam tu, pisau tu memutuskan secara tabi'i, secara semula jadi dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Api menghanguskan secara semula jadi dengan kepanasan yang Tuhan letak di api. Dan kita dipanggil dengan kuwah. Hak tadi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tajam di pisau, panas di api, dipanggil kuwah. Qaf, waw, ta marbutah. Dengan kuwah yang Tuhan letak di pisau, dengan kuwah yang Tuhan letak di api. Kuwah ni ketajaman betul? Pada ketajaman. Kuwah ni hararah, kepanasan di api atau kuwah. Kuwah di nasi, kuwah di air, kuwah di obat. Ada kuwah. Ada kan kuwah itu dah masuk lagi ni. Dia kuwah dia pula kan. Quwwatun, qaf waw ta marbutah. Quwwatun. Jadi pisau api membekah dengan secara semula jadi dengan kuah yang terletak di pisau di api. Ini sama dengan akidah Qadariyah, akidah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab perbuatan jadi putus bukan perbuatan Allah. Jadi hangus bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya letak tajam di mata pisau, perbuatan Allah hanya letak panas di api. Ini bukan Qadariyah, dipanggil puak taba'iyin, puak yang berpegang secara semula jadi. Puak taba'iyin, puak yang berpegang secara tabi'i semula jadi. Sebaliknya, kalau berpegang pisau memutuskan sendiri-sendiri semula jadi tabiat, api menghanguskan sendiri-sendiri semula jadi tabiat, yang tidak berkait pun dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau, yang tidak berkait pun dengan panas Tuhan letak di api, itu akidah yang kafir ijma' ulama. Itu pun dipanggil akidah taba'iyin. Dia ada dua puak taba'iyin. Taba'iyin ni aliran nama dia lah, puak tabi'ah, puak berpegang secara semula jadi. Jadi puak taba'iyin ni pecah dua, tapi semula jadi belakang lah. Dua-dua ni semula jadi. Cuma hak tadinya pisau secara semula jadi memutuskan, tetapi dengan kuah ketajaman yang Tuhan letak di pisau. Ini akidah taba'iyin yang khilaf tapi ataupun dosa besar. Satu lagi taba'iyyinnya, ni puak lain pula, tapi nama taba'iyin lah, puak yang berpegang secara semula jadi. Pisau memutuskan sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, atau kafir ijma' ulama. Dia gitu. Kedua-dua ni taba'iyin ni bukan perbuatan Allah belaka, putus tu perbuatan pisau. Hak khilaf tapi ataupun dosa besar ni beza dia, walaupun bukan Allah yang memutuskan, walaupun pisau memutuskan secara semula jadi sendiri-sendiri, tetapi dengan ketajaman yang Tuhan bubuh situ. Dia ada apa? Dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala juga. Sebab tajam tu Allah yang buat. Atau tidak khilaf pada kafir. Ada pun hak kafir tu tak ada Allah langsung. Pisau memutuskan sendiri yang tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah. Bukan Allah yang menjadikan tajam di pisau. Atau kafir ijma' ulama. Jadi kita buat catatan molek lah antara Qadariyah dengan taba'iyin. Sebab dia ni ada dua bahasa. Hak tadi saya sebut dah, Qadariyah hamba berbekah dengan kudrah yang Allah Ta'ala letak di hamba. Itu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ada pun hamba berbekah sendiri, berbekah dengan zat diri kudrah sendiri. Kudrah tu bukan Tuhan yang letak di hamba. Itu kafir ijma' ulama. Itu bukan Qadariyah. Qadariyah ni betul lah hamba berbekah sendiri,
tetapi dengan kudrah yang Tuhan bubuh di hamba. Adapun kalau hamba bekas sendiri dengan tenaga yang ada di hamba, tenaga ni Tuhan letak ke? Tidak. Kemudian dengan diri tenaga tu bekas, itu bukan qadar, itu kafir ijma' ulama. Sama dengan tabi'ah tadi. Tabi'ah tadi semula jadi tadi. Pisau memutuskan sendiri dengan tajam yang Tuhan bubuh di pisau. Itu hak sama dengan akidah qadariyah, khilaf sama ada kafir ataupun dosa besar. Kemudian hak berkait dengan tabi'ah semula jadi ini panjanglah ceritanya. Panjang. Sekarang kita sejuk kipas aircon yang menyejukkan. Kipas aircon menyejukkan tu dengan tu. Tengok situ macam tadi. Dengan kuah yang Tuhan letak di kipas, dengan kuah yang Tuhan letak di aircon. Akidah tabi'i yang khilaf ulama kafir atau besar-besar mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah kudrah di hamba Allah jadikan, betul? Tajam di pisau Allah jadikan, betul? Panas di api Allah jadikan, betul? Sebagaimana kita makhluk, kudrah di kita makhluk. Sebagaimana pisau makhluk, tajam di pisau makhluk. Sebagaimana api makhluk, panas di api pun makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Habis kita. Itu je lah kita ni. Maknanya kita berpegang juga bahawa tenaga yang ada di kita adalah perbuatan Allah. Allah yang menjadikan tenaga di tubuh kita. Tapi adakah tenaga tu yang menggerakkan tubuh badan kita? Tenaga adalah makhluk. Kita berpegang kejap dah sekalian qada dan qadar. Makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tak bekas sama sekali. Tenaga di kita makhluk tak bekas. Tajam di pisau makhluk tak bekas. Panas di api makhluk tak bekas. Semua yang berlaku qada dan qadar keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan. Percakapan, cakapan asbab. Cuma dalam bab tabi'ah ni, pergilah kepada perkara-perkara mana pun sama. Pergilah pada perkara mana pun. Sebagai contoh, obat. Orang sekarang ni pula pemakanan. Pemakanan lah. Habbatus sauda, minyak zaitun, tu pemakanan. Memang kita berpegang di obat, di pemakanan tu, habbatus sauda ke, minyak zaitun ke, memang ada kandungan dia, kuah dia ada. Ke obat ni getek-getek gandum jual gitu. Obat. Kita getek gandum kita jual. Gitu. Tak. Obat tu dia ada kandungan dia. Macam vaksin tu lah, ada kandungan dia. Ke vaksin ni cocok air masuk gitu je? Kalau cocok air masuk senang lah. Ada kandungan dia. Jadi kandungan ni mana Allah yang jadikan. Jadi kandungan di obat Allah jadikan. Kandungan di pemakanan habbatus sauda, minyak zaitun Allah jadikan. Kandungan di vaksin Allah jadikan. Kandungan tu panggil kuah ke apa ke Allah jadikan. Makhluk tak bekas sama sekali. Sembuh kita daripada sakit, sehat kita daripada pemakanan kita, mana tubuh kita boleh benteng daripada COVID dengan vaksin contohnya. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita di sunnah. Hak tabi'i tadi obat bekas sendiri saya boleh jadi. Pemakanan menyehatkan sendiri secara semula jadi dengan kuah yang kau letak di obat, dengan kuah yang kau letak di pemakanan sunnah habbatus sauda minyak zaitun. Itu tabi'iyyin yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar.
Sebaliknya obat menyembuhkan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan Allah. Itu tabaiyin atau kapi ijma' ulama. Gitu je. Tapi ada tak kuat yang Tuhan jadikan di situ? Ada. Itulah orang sekarang mengkaji. Kan makanan orang tua-tua dulu kan dia banyak jenis hok ni lah, hok cai kapung ni kan. Mana kajian di situ ada kandungan dia, di situ ada kandungan dia. Jadi makan hok ni sesuai untuk apa? Makan hok ni sesuai untuk apa? Sebab apa? Di situ Tuhan jadikan kuah. Tapi kita ahli sunnah betul ada kuah di situ, ada kandungan di situ. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita pun makan jadi sembuh penyakit kita. Adakah kita makan tu menyembuhkan kita? Tidak. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya mari daripada mana jadi sembuh tu? Zahirnya kerana ada kandungan kita makan. Kandungan itulah kuah itulah dijadikan oleh Allah. Tabaiyin Tuhan jadikan kuah di apa yang kita makan. Kuah itulah yang menyembuhkan pula. Yang bukan itu tabaiyin atau salah. Apa-apa perkara sekalipun hak makhluk Allah Subhanahu wa taala ada kuah belakang. Jadi macam mana beza antara air dengan minyak? Minyak boleh menggerakkan kenderaan, air tidak boleh menggerakkan kenderaan. Apa beza? Sebab di minyak tu ada kandungan dia. Apa kandungan dia tak tahulah, nama lah. Kandungan tu adalah nama dia. Kenapa air tidak boleh menggerakkan kenderaan? Kenapa minyak boleh menggerakkan kenderaan? Kenapa minyak tertentu pula? Minyak petrol. Kenapa minyak masak tidak boleh menggerakkan kenderaan? Kan minyak belaka tu. Minyak petrol pun minyak. Minyak masak pun minyak. Kenapa minyak masak tidak boleh menggerakkan kenderaan? Sebab Tuhan jadikan minyak kandungan di minyak petrol ni yang zahirnya kandungan tu yang menggerakkan kenderaan. Kalau minyak masak tidak boleh menggerakkan kenderaan, contoh. Jadi di minyak petrol ni ada kuah yang Tuhan jadikan di situ. Kita disuruh begitu lah. Tetapi saat bergeraknya kenderaan bukan kuah di minyak tapi bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tabaiyin kata kuah itulah yang menggerakkan kereta. Tapi kuah yang ada di minyak petrol tu Allah yang jadikan. Ini akidah yang khilaf tapi ataupun dosa besar. Dia gitu ya. Gila kepada masalah mana pun. Cuma kita awak pisah api itu sajalah. Yelah dipisah tu kalau Tuhan tak jadikan tajam zahir gitu, kalau Tuhan tak jadikan tajam tak jadi apa kau tupu gelenyek. Tahu tupu gelenyek? Tu tak sebut tau. Tupu gelenyek. Tupu gelenyek kalau tajam apa pula? Yang kita orang Terengganu kan ada apa ni? Perkataan berganda ke apa panggil? Kalau tupu gelenyek, kalau tajam ada tak? Maknanya apabila tupu gelenyek, tupu sangat. Dia tumpu sangat mata pisau tu, boleh tak nak memutuskan? Tak boleh. Kena asah dulu lah biar jadi tajam. Tajam boleh diputus. Sebab apa? Sebab Tuhan letak tajam di mata pisau. Tapi saat memutuskan qada dan qadar, bukan tajam hak makhluk Allah tu bukan. Tapi zahirnya gitulah yang berlaku. Sebab Tuhan perlakukan sebagaimana hak adah, hak kebiasaan. Fa'aturkan asbab wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala jadikan asbab Tuhan susun untuk memudahkan kita ikhtiar usaha. Tapi apa yang berlaku kata apa dah? Ialah kalau Tuhan tak atur mengikut asbab biasa, payahlah. Pisau tupu jadi luka, pisau tajam jadi tak lu. Jadi payah nak buat kerja. Ini Tuhan atur pisau tupu, tak ada apa. Kalau pisau tajam barulah boleh memutuskan. Dia senang kita usaha. Asbab tu semua Tuhan atur belaka. Tuhan atur asbab, makan kenyang. Tuhan atur asbab.
Minum, hilang dahaga, tu satu asbab. Kalau tak makan, lapar. Kalau tak minum, kita akan dahaga, tu satu asbab. Mudah kita nak atur kehidupan. Kalau Tuhan tidak atur muka asbab, makan kadang-kadang kenyang, kadang-kadang redha. Tak makan kadang-kadang kenyang, susah kita nak hidup. Sekali kita masak, kenyang bolak-balik ada, tak payah makan. Kita masak banyak, makan, tak jadi apa, tak rasa apa, tak kenyang pun. Kerana hidup macam mana? Jadi tu satu asbab untuk memudahkan kita atur kehidupan. Tapi apa yang berlaku, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, pegangan kita. Pegangan, bukan percakapan asbab, dan bukan berkaitan dengan ingatan di hati. Hati tidak ingat. Ingat ke pisau, ingat ke api lah, ingat ke ekor, ingat ke kipas lah. Itu ingatan hati kita. Sebab hati kita orang awam, tak ada salah apa pun. Jadi kita misal pisau api tak ada depan mata kita. Sekarang ekor sejuk, kau tak pada. Tapi di ekor tu ada tak dia punya kandungan kuah, ada lah. Dengan kuah tu zahir menyejukkan kita, ada. Macam sekarang kita nampak terang, zahirnya lampu mentu, zahirnya biji mata, zahirnya cermin mata. Pegangan kitanya terang, perbuatan Allah, bukan perbuatan cahaya lampu, dan bukan perbuatan biji mata, dan bukan perbuatan cermin mata. Itu pegangan. Tapi ingatan kita api lah, mata lah, cermin mata lah. Itu ingatan, tak ada masalah tu. Ini kita bab pegangan, bukan cerita bab syuhud, cerita bab zauk, bukan. Itu kurniaan Allah. Syuhud zauk ni kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena peringat juga. Pegangan, percakapan, asbab dan ingatan. Kita bicara adalah pegangan. Percakapan asbab. Ingatan, hati kita orang awam ingat kepada asbab semata-mata. Ni kita ni gerak diam ni kan boleh ni kan. Siapa yang gerak diamkan kita? Qada. Dan kita ingat ada kepada Allah, tak ingat pada kita kan? Tak ada apa pun. Tapi pegangan kita tak ada. Sekalian qada dan qadar. Bukan masa hulu qada qadar, bukan. Yang kita nak renung, yang kita nak tafakkur adalah amal ibadah kita kepada Allah ni sempurna tak zahir dan batin. Itu yang kita nak muhasabah. Itu yang kita nak kena sentiasa fikir tu. Amal ibadah kita macam mana? Diri amal ibadah kita qada dan qadar, dia fikirlah tu je. Yang kita nak fikir adalah amal ibadah kita, asbab zahir. Yang kita nak ingat adalah akan hukum hakam Allah. Betul ke tak betul kita buat ni? Hukum kata macam mana? Kita nak tengok, kita nak dengar, kita nak berkata-kata, kena ingat hukum boleh tak? Tu. Tu ingat yang wajib kepada kita. Bukan nak ingat qada-qadar, bukan. Nak ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita balik semula kepada tabiat tadi semula jadi. Hagilah kepada apa-apa bicara pun. Macam hak ilmu sains itulah. Tu ialah zahirnya begitulah. Ilmu sains kan begitu begini berhasil perbuatan seumpama ni. Itu secara zahirnya kan asbab, tapi pegangan kita qada qadar. Dapat cikgu sains tu begitu begini tak tahu sebut Allah Taala. Alah, kita cakap harian kita pun gitu juga. Sejuk molek ekong, sejuk molek kipas. Allah hari ni panas, sungguh panas terik, kering pokok, panas molek hari ni. Kita jemur sekejap aja kering, tak ada sebut Allah pun. Allah masuk tak ada siap, gas habis. Apa gas merkah ke? Tu
cakap asbab belaka. Jadi ilmu sains itu cakap asbab. Sebab ada kan dia bab pegangan ni, tabi'i ni, dia kata macam ilmu sains itulah, tak ada Tuhan. Dia kata itu ilmu zahir. Ada ilmu zahir, buat begitu, buat begini, jadi begitu, jadi begini. Pegangan qada, itu je lah. Sebab ada dia mengajar sains. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz? Saya mengajar sains, rasa macam serung, seria. Dia kata, sebab ilmu sains tak ada sebut Tuhan. Dia kata, dan macam mana ni pelajar-pelajar saya ni, takut nanti kan mereka berpegang secara semula jadi kan. Saya nak kena sebut tau. Lepas mengajar sambung begini berhasil, qada, sambung begini berhasil, qada. Saya kena sebut gitu ke tak? Boleh sebut gitu. Boleh panggil ustaz sains. Dia gitu lah. Boleh panggil ustaz sains. Dia takut anak murid dia tu berpegang secara asbab zahir. Kita bab pegangan ni, ini tanggungjawab ibu bapa sebelum atau belajar ilmu sains lagi nya. Ini tanggungjawab ibu bapa, ajar pegangan. Masuk ilmu sains ke ilmu apa ni? Ilmu apa lagi? Dulu panggil ilmu alam, dia panggil ilmu geografi ke apa? Tahu ke? Ilmu apa sekalipun itu ilmu zahir. Pegangan kita awal-awal ditanam dah. Beriman dengan Allah, beriman dengan qada dan qada Allah. Semuanya qada dan qada Allah. Habis kan? Masuk kelas sains ke apa pun, kita ada akidah. Sains orang kafir, memang dia tak ada Tuhan. Dia zahir samalah. Kita orang Islam pun belajar ilmu sains juga. Orang Islam pun belajar ilmu sains juga. Faham tak ni? Orang kafir pun ilmu sains juga, tapi berbeza. Kita ada pegangan. Kita ada pegangan. Orang kafir makan, kita pun makan, tapi kita ada pegangan. Orang kafir gerak diam, kita pun gerak diam, kita ada pegangan. Ada ni. Tak salah pun ilmu sainsnya, tapi kita orang yang beriman ada pegangan. Dia begini, bukan hanya kata ilmu sains yang tidak menyandar kepada qada dan qadar. Kita belajar ilmu fiqh pun sama. Kita belajar ilmu fiqh, kita belajar bab taharah, membicarakan bab air. Contoh, air ni berubah dengan benda yang mujawir ke mukhalid akilah. Air ni berubah jadi mutaghayyir dengan sesuatu yang suci, berubah dengan umpama tanah, berubah dengan umpama garam, berubah dengan umpama daun dan buah. Tengok tu. Yang merubahkan air apa dia? Makhluk. Adakah makhluk ni bukan? Tidak. Berubah air itu perbuatan Allah. Dalam ilmu fiqh kita ada tak sebut qada-qadar? Tak sebut. Ustaz yang mengajar bab air ni ada sebut tak qada-qadar? Tak sebut. Ke ni? Air ni berubah dengan benda yang suci yang terasing daripada air, berubah dengan teh, dengan milu. Ada tak? Dengan qada Allah. Ada teh milu lah juga yang merubahkan air. Tak nak sandar pun pada qada. Itu hak zahir dia. Pegangan. Kita nak ngaji ilmu fiqh, ilmu tauhid dulu nombor 1, Suluddin. Begitulah. Apa beza dengan ilmu sains? Sama lagi kok. Ada sesuatu yang menegah daripada sampai air di tubuh kita. Ada getah, ada sisik, ada cat yang menyebabkan air tak meratai anggota wuduk kita, menyebabkan air tidak meratai anggota mandi wajib kita. Adakah getah, sisik, cat tu beri bekas pada menegahkan air? Tidak. Tu qada-qadar. Ada sebut tak qada-qadar? Tak sebut. Tapi pegangan kita qada-qadar. Itu je lah. Kita belajar bab ni tuak berubah menjadi cuka.
Tuak ni lah, tuak masam ni berubah menjadi cuka nira. Tuak berubah menjadi cuka dengan sendiri, maka cuka nira tadi dihukumkan suci, tuak masam ni hukum najis. Adapun tuak masam ni berubah menjadi cuka kerana kita bubuh obat, maka cuka ni kekal najis. Tu cerita hukum pekoh. Tuak jadi cuka dengan sendiri, maka cuka nira tu hukum suci. Ada ke benda jadi sendiri? Ada benda di sendiri? Tidak. Qada qadar ada sebut qada qadar ke tak? Tidak. Itu asbab zahir. Pegangan kita qada qadar dah. Ini cerita yang kita pekoh dah ni. Pelik apa dengan ilmu sains? Dah tak ada beza pun ilmu sains ke ilmu apa lagi, ilmu dunia. Tadi pergi pada ilmu pekoh, ilmu dunia, ilmu masak. Orang perempuan tau kelah apa, kelah masakan. Kelah masakan tau. Kelah masakan di cerita apa, cerita bubuh garam, bubuh itu ini. Jadilah rasanya begini. Kalau bubuh ni pula tambah begini pula rasanya begini. Ada tak sebut qada-qadar? Tak ada pun. Sebutnya garam, gula gitu lah. Tapi garam gula berkah ke tak? Tak. Apa yang kita rasa tu semua qada-qadar. Kan ni? Kalau kita hak pertanian pula, bubuh benih tu, bubuh baja tu, patut siram pula. Begitu gini, pokok jadi begitu gini. Mana sebut Tuhan? Itu zahir. Pegangan sekalian qada-qadar. Sudahlah. Sama belakangnya. Kalau kita kata kok hak jenis pomeng-pomeng tu lah, baiki pomeng tu kan. Kalaulah tok tukar hak alat hak baru contohnya, maka tak hidup. Kena tukar alat baru ni, jeng dah rosak dah ni. Kalaulah wayar putus ni tak sambung, boleh tahan buat macam mana pun takkan hidupnya. Wayar tu putus dah tu dalam tu, kau tengok kok. Buat macam mana takkan hidup dah wayar putus. Apa? Alat tu bekas, wayar tu bekas. Dok, qada-qadar tu pegangan. Selama-lama kita duduk kat pomeng beki tu, ada tak sebut qada-qadar? Ada lah. Samalah kita harian pun gitulah. Kita panggil cakap asbab. Pegangan kita sekalian qada-qadar. Cakap tu cakap asbab zahir. Tetapi kalau kita tidak tanam dengan akidah qada-qadar, kita hanya pandang kepada asbab zahir, macam mana pegangan? Begini, pegangan semua orang ada. Semua orang ada pegangan. Tapi pegangan orang beriman, pegangan orang kafir, pegangan lawa panggil, semuanya ada pegangan. Kalau kita tidak tanamkan anak-anak kita contohnya dengan pegangan qada-qadar hak gaib, hak zahirnya perbuatan makhluk, qada-qadar ketentuan dalam perbuatan Allah gaib, qada ketentuan Allah tu azali, hanya Allah yang mengetahui. Qadar yang sedang berlaku sekarang perbuatan Allah, zahirnya perbuatan makhluk, perbuatan asbab gaib. Kalau kita tak tanam akhirnya gaib, pandangan zahirnya asbab semata-mata, macam mana pegangan anak-anak kita contohnya? Sebab zahirnya pisau luka putus, api panas hangus, makan jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Begitu yang berlaku sepanjang masa. Kita buka mata nampak, kita buka api terang, kita tutup api gelap, kita pejam mata gelap. Itulah sentiasa yang berlaku kepada kita. Zahirnya begitu. Tapi kesemua tu qada dan qadar, tapi gaib.
Kalau kita tak tanam qada dan qadar pada anak kita, pegangan tu tak ada. Berpegang yang berlaku tu mari daripada mana? Ada ni. Kalau berpegang berlaku tu mari daripada secara tabi'i semula jadi, keluar tadilah. Sama ada semula jadi yang kafir ijma' ulama' ataupun semula jadi yang khilaf, sama ada kafir ataupun dosa besar. Zahir asbab, bercakap di mulut pun asbab, ingatan di hati pun asbab, tapi pegangan qada dan qadar kalau ditanam dengan akidah daripada permulaan laginya. Ada penting kita ibu bapa pastikan akidah anak-anak kita. Tidak ada apa yang berlaku melainkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakap sebab tu cakap asbab lah. Cakap asbab lah. Mati kerana apa? Mati kerana aksiden, mati kerana serangan jantung, mati kerana tapi kesemuanya qada dan qadar. Itu hanya cakap asbab. Mujus siapa cepat di hospital, selamat, qada qadar. Kalau siapa lambat, itu cuma cerita asbab. Pegangan Tuhan belaka. Itu hanya percakapan asbab sahaja. Tapi salah pengajian, cakap sikit ibu hukum kafir, tak ada Tuhan. Kalau cakap bab makan obat, kafir lalulah jawapan dia. Kalau cakap makan obat, ni sungguh ni. Ni saya dengar sendiri masa ceramah kuliah maghrib tu. Jadi penceramah tu kalau kata obat syirik kafir, tak ada Tuhan. Itu cakap sebab je. Telang Panadol Suti, hilang penipal, itu cakap sebab, dia kata kafir. Kemudian selepas main isyak, ni ada makan lah. Ada makan tu yang ceramah kata makan ubat ni kafir ni, dia pun cakap hak kereta. Orang Islam boleh cakap hak kereta. Mana kalau lah dalam minyak kereta tu bubuh minyak pelinci. Minyak kereta, lepas tu bubuh, dia panggil minyak pelinci ke apa. Kalau bubuh minyak tu, kereta akan pick up laju, kereta tidak akan sedu. Pada sedu lah tak nah. Mana minyak lepas tu bubuh dia minyak tambahan minyak pelinci, jadi kereta tu akan pick up, tak akan sedu. Apa beza dengan obat hak cerita tadi? Kalau cakap obat kafir tu dah cakap minyak pelinci tak kafir. Cuma bezanya tadi obat tubuh orang, ni minyak pelinci obat kereta. Itu ya beza dia. Kenapa cakap obat jadi kafir, cakap minyak pelinci tak apa? Walau sama je, cakap obat cakap asbab, pegangan qada qadar. Cakap minyak pelinci kereta cakap asbab, hak berlakunya qada qadar. Tu je ni. Apa ni? Salah pemahaman, salah pengajian. Orang kampung, dia biasalah kampung ni, dia kadang-kadang lepas habis kuliah tu adalah orang kampung akak pasal kampung lah, orang akak buah naka ni. Saya ingat sangat ni, akak buah naka seorang tu lebih kurang gini lah. Saya tak boleh makan buah naka. Uluran tahu nyakit uluran tahu wanaka saya tak boleh. Marilah seorang ni, apa ni wanaka tak boleh bekah, Tuhan belaka, apa nak uluran ni. Dia cakap kata nak nyakit orang ni. Duduk sekejap, Allah saya dah hilang-hilang batuk. Apa? Balik India, kena abuk di India, tak hilang-hilang batuk pas sekarang. Wanaka tak boleh bekah, dah abuk boleh bekah ke? Ada ni orang cakap wanaka sakit perut uluran, salah, hak Tuhan belaka. Dah dia cakap abuk yang menyebabkan batuk dia tak hilang lah, abuk boleh bekah. Tengok ni, ini tak erti belaka ni.
satu kuliah lebih kurang lah. Tadi cerita bab-bab ni pun sama lebih kurang. Lepas tu isyak tu ada rakaat ni roti canai. Syekh, main makan roti canai. Oh, roti canai kolesterol tinggi. Saya tak boleh makan roti canai. Gemuk dia kata. Tadi kata cakap obat syirik dah. Awak cakap roti canai kolesterol gemuk ni tak boleh bekas dengan Allah Ta'ala belaka. Dia pun lari, tak kata jawab apa pun. Maknanya apa ni? Dah dia cakap benda sama. Dia kata kalau cakap gitu syirik. Dia cakap benda sama, tak apa pula. Itu cakap asbab saja. Cakaplah kolesterol ke apa pula, cakap. Itu panggil cakap asbab. Pegangan kita sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Satu laginya, tidak ada perkara yang berlaku secara, dan kitab dia panggil illah turuk. Tidak ada illah turuk. Misal dalam kitab illah turuk ni adalah bergerak cicing turuk tangan yang bergerak. Tidak, zahirnya turuk lah. Bila tangan bergerak, cicing yang tersarung di jari bergerak. Apabila tangan diam, cicing yang tersarung di jari diam. Gerak tangan qada dan qadar, gerak cicing pun qada dan qadar. Bukan turuk tangan yang bergerak, bukan. Bukan kalau berpegang, bergerak cincin di jari, bukan qada dan qadar Allah, tidak berkait dengan qudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Pada ni tidak ada yang berlaku secara turuk, semuanya qada dan qadar. Tapi kita buat misal cincin, misal benda yang kecil, samalah. Bergeraknya tubuh badan kita, yang ada tubuh badan kita apa dia? Baju, kain, apa semua luar, dalam, kopiah, tudung ke apa semua, cermin mata ke, gelang ke, subang ke, rata ke, semuanya bergerak. Bila tubuh kita bergerak, bila tubuh kita diam, semua tu akan diam. Bergerak semua perkara tersebut, diam semua perkara tersebut, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Ada perkara yang berlaku secara turut? Tidak ada. Keselian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pegangan. Bergerak kereta, hok dalam kereta tu bergerak belaka, qada dan qadar, bukan turut kereta yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar. Tubuh kita bergerak, habuk ke, semut ke, kuman ke yang di tubuh kita bergerak, qada dan qadar. Tanya banyak lah, tapi cuma kita dia detailkan. Contohnya bergerak cincin, turut tangan bergerak, tidak, qada dan qadar. Itu je nak pergi ingat. Jangan kita fikir Allah, siapa ke Allah menggerakkan tubuh badan, sampai ke yang berada tubuh badan pun Allah gerakkan. Halah, itulah Allah Ta'ala yang qadir, yang amat kuasa. Allah Ta'ala kerjaan, halah, kerjaan Allah Ta'ala belaka. Nak kenal Allah. Kalau macam kita kan, kalau macam kita ni sebut kata kita buat majazi je, kita gagah kuasa bijak pandai, majazi saja Tuhan belaka. Kalau kita contoh, kita nak beli barang, kita nak pegang banyak-banyak tak boleh. Kita pun ambil troli, kita pun bubuh barang dalam troli. Kita hanya menggerakkan troli, barang kita tidak gerakkan. Gitulah kitanya. Cukup dengan kita gerakkan troli, maka barang banyak mana dalam troli akan tumpang turut bergerak troli yang kita gerakkan. Itu kita orang lemah.
Lemah kita ni bukan barang dan troli tu. Gerak geri kita pun qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuasaan Allah, bukan Allah menggerakkan troli saja, bukan barang dia troli yang bergerak, qada dan qada Allah, bukan hanya turut troli yang digerakkan oleh Allah. Ni bawah kekuasaan Allah. Allah amat kuasa, kita amat lemah. Lemah kita hakikinya satu perkara pun kita tidak ada perbuatan. Kekuasaan Allah kesemuanya Allah lakukan. Allah yang amat kuasa, atau pegangan kita. Waktu dia akan bicara dalam kitab Pati Paridah. Dia akan bicara dalam Pati Paridah. Bab tabi'ah, bab illah. Bab tabi'ah dalam Pati Paridah, bab misal pisau dan api. Dan kitab Pati Paridah kuliah maghrib semalam, kalau illah turut, bab misal gerak cincin, turut tangan yang digerakkan, tu salah pegangan. Bukan kalau gerak cincin, turut tangan yang bergerak, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Pegangan kita, gerak cincin perbuatan Allah, gerak tangan perbuatan Allah, gerak cincin pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cakap turuk tu, sekali jalan sekali arung tu, itu hanyalah percakapan asbab sahaja. Kan kita kata turuk sekali arung sekali jalan, mana contoh kita cakap bila air mengalir, air melempah, banjir contohnya, banyak sapah yang turuk air. Kalau masih musim banjir tu, banyak lumpur yang dibawa oleh air, banyak lumpur yang turut air. Itu hanya cakap asbab zahir. Bergeraknya air, qada dan qadar. Bergeraknya sampah, qada dan qadar. Bergeraknya lumpur, qada dan qadar. Bukan turut air yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna sekalian qada dan qadar. Kelari daripada sekalian cita-cita tadi tu. Tak lagi tu. Sekalian qada dan qadar. Satu pergi, tak lari daripada sekalian qada dan qadar. Tak lari daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kejap molek akidah kita tu, kemah molek. Hak berkaitan dengan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tauhid ni mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, dan mengesakan Allah pada perbuatan. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu, la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh. Demikianlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Rabbukum, Tuhan kamu ya Muhammad. Rabbukum, Tuhan bagi sekalian kamu, orang yang beriman. Allah Ta'ala Tuhan bagi sekalian kamu. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan ia. Allah Rabb, Allah Ilah. Allah Rabb, Allah Ilah ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Itu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Allah sebagai Ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat istighna dan iftikar, yang mana yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan kehendak Allah, dengan sengaja sengeleng Allah. Ada sengaja sengeleng, itu bahasa kita dengan sengaja sengeleng, dengan kehendak Allah, Allah menjadikan segala-gala langit dan bumi.
Allah menjadikan malaikat, jin dan manusia dengan sengaja sengelak Allah. Selepas Allah Ta'ala jadikan kesemua yang ada dalam kerajaan Allah, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Allah jadikan langit dan bumi, Allah Ta'ala jadikan malaikat, jin, manusia, yang berlaku tu semua Allah jadikan. Kemudian daripada Allah jadikan yang berlaku di dalam tu, gerak diam pun kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata Allah buat langit dan bumi, Allah buat malaikat, jin dan manusia, Allah perlu pada malaikat untuk mengatur pergerakan malaikat, Allah perlu pada jin untuk mengatur pergerakan jin, Allah perlu pada manusia untuk mengatur pergerakan manusia. Tidak, semuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan percakapan asbab, ingatan di hati kita, tak ingat sebab hati kita orang awam. Kemudian kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah kitanya rukun iman yang ke-6 dalam kitab Wisyahul Afrah, muka surat 2, baris yang ke-10 daripada atas. Barulah kita sambung balik dalam kitab Wisyahul Afrah. Dan wajib atasnya, atas mukallaf pula, bahawa mengetahui akan aqaidal iman. Ini sambungan balik dalam kitab Wisyahul Afrah, yang mana kitab Wisyahul Afrah adalah kitab fiqh. Cuma kitab fiqh ia letak tauhid di hadapan. Sebenar-benarnya bahagian kuliah kitanya tauhid adalah kuliah waktu maghrib, kitab Pati Parida. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.